Assalamualaikum, apa khabar Malaysia, khususnya anda yang terus menyaksikan kami di Bernama TV menerusi saluran 502. Sekali lagi wajah saya kelihatan menghiasi dan menceriakan pagi anda. Kali ini bergandingan dua bunga. Dua bunga. Sekali lagi kami digadingkan dalam set. Mungkin set, kalau dulu set lain lama sikit. sikit kan? Ini lain. Ini advance sikit lah. Kita Advance pakai sikit LED lah. Baik, kita chat berbaki 3 hari dalam kita nak menyambut tahun baru yang pastinya kalau kita sebut tentang tahun baru, setiap tahun pasti kita mempunyai wawasan ataupun kita mempunyai apakah perancangan. Selalu orang tanya, okey, apa misi untuk tahun ni? Ataupun apa azam. yang hendak azam apa baru. yang hendak dicapai. Tetapi selalu kalau kita cakap tentang azam ni, ada orang tu kata, alah, azam masih tak capai lagi. Masih Macam lagi mana tertunggak ni? untuk Masih tahun tertunggak. Bawa pula ke tahun hadapan. Tapi yang pastinya kalau kita bercakap tentang azam tahun baru, pasti setiap tahun yang kita lalui itu kita mahukan yang terbaik untuk diri kita. Itu sesuai juga sebenarnya untuk kita cakapkan dalam konteks itu sendiri. Bila berlaku pertambahan tahun, pertambahan usia, kita nakkan kehidupan kita yang lebih baik juga. Dan bila usia semakin meningkat, itu sebenarnya apa yang kita nak capai dalam kehidupan seharian kita sebagai manusia sendiri, kita ada naluri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi bagaimana dengan urusan kita dengan pencipta? Itu yang akan kita bincangkan sekejap saja lagi bersama dengan tetamu istimewa. Juga kita akan berkesempatan bersama dengan kita nak meraihkan penerima anugerah menerusi satu penganugerahan iaitu The Night Awards. Akan bersama juga dengan tetamu sekejap saja lagi dan berkaitan dengan lestari makanan tradisi orang asli Tasik Chini. Jarang kita lihat ada orang mengusahakan restoran ataupun perusahaan makanan ni yang meletakkan ataupun menyajikan menu orang asli. Dan selalunya kalau kita bercakap tentang orang asli ni, kita tahu mereka ni adalah survivor. Boleh cari makan sendiri. Maknanya hasil-hasil yang mereka untuk jadikan makanan kan boleh apa? Sekejap saya lupa perkataan tu. Kalau ikan tu yang nak dicampakkan apa? Bukan pancing. Nantilah kita bagi teaser dulu sementara. Tapi menarik tak untuk kita bincangkan. Kita pun tak tahu sebenarnya antara makanan orang asli yang ada terjual ataupun dijadikan secara komersial. Itu sekejap lagi akan kita bincangkan. Apa yang pasti kita juga tidak lupakan seperti yang kita tahu keadaan sekarang di Malaysia sendiri, kalau masuk sahaja hujung tahun pastinya akan berlaku banjir besar di kawasan Pantai Timur. Dan seperti yang kita sedia maklum juga untuk pengetahuan anda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turun ke Kelantan hari ini bagi meninjau sendiri situasi banjir yang melanda negeri itu ketika ini. Minggu lepas saya sempat juga berkunjung ke Pantai Timur, pergi undangan perkahwinan dan memang sepanjang hari hujan berterusan tidak berhenti. Jadi sama-samalah kita doakan juga keselamatan ataupun keadaan di sana kembali pulih seperti sedia kala. Dan dijangkakan Perdana Menteri akan tiba sekitar 11 pagi nanti dan kepada semua penonton diharapkan untuk mendapat perkembangan lanjut dari semasa ke semasa boleh terus setia bersama dengan Bernama. Jadi sedikit saya mahu kongsikan bersama dengan penonton juga. Kita tahu dalam keadaan sekarang yang agak genting, terutamanya di kawasan yang melibatkan banjir besar ini. Satu nasihatlah orang kata dan juga saranan kepada penduduk ini, terutamanya ibu bapa, supaya mengambil langkah yang penting, berjaga-jaga untuk mengawasi pergerakan anak-anak anda. Sebab kita baca dalam berita sejak kebelakangan ni kita boleh tengok banyak juga kanak-kanak yang lemas yang ditemui yang tidak bernyawa. Dan saya kira setiap bukan ibu bapa dan juga masyarakat sekeliling harusnya mengambil cakna mengenai perkara ini, kerana apa yang perlu diutamakan adalah keselamatan sebenarnya. Sebab kita tahu kanak-kanak ni kadang-kadang seronok nak main air. Mereka ni mungkin tidak mengendahkan ataupun merasakan bahaya tu mereka tidak nampak. Jadi sebagai ibu bapa dan juga masyarakat, anda harus mengambil berat akan perkara ini. Ya, betul. Kalau boleh, kita tahu masih lagi dalam mood cuti sekolah ni, kalau boleh elakkanlah kita nak berkunjung ataupun nak santai-santai tepi pantai, khususnya di sebelah Pantai Timur sana. Sebab kita takutlah perkara-perkara sebegini berlaku. Kalau boleh elakkanlah. Okey, baik, sekejap lagi kita akan dapatkan berita-berita penting. Tajuk utama dari Bilik Berita bersama dengan rakan setugas. Tapi sebelum tu kita nak tinjau juga ramalan cuaca di Malaysia dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan.
Selamat pagi dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita bersama saya Helena Palavi. Operasi mencari dan menyelamat kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun yang dikuatiri lemas selepas tergelincir ketika bermain air Sungai Tok Hakim Kuala Terengganu yang melimpah bersama adik dan rakannya petang semalam ditangguhkan tengah malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Roziza Abni Hajar berkata, operasi SAR Muhammad Haras Ilman Muhammad Syahril Rizwan disambung semula kira-kira 7 pagi tadi dengan melakukan pencarian secara selaman. Malam tadi, operasi SAR dilakukan di permukaan dengan menggunakan bot dalam radius 500 meter dari lokasi mangsa dipercayai lemas. Terdahulu, pihak bomba menerima panggilan daripada orang awam berhubung kehilangan Muhammad Haras Ilman pada 4.46 petang. Menurut saksi kejadian, mangsa bersama adik lelakinya Muhammad Firas Wafiq yang berusia 9 tahun dan seorang rakannya bermain air di lokasi kejadian sejurus selepas waktu asar sebelum tergelincir. Dalam kejadian itu, Muhammad Firas Wafiq serta rakannya berjaya diselamatkan. Namun mangsa yang dihanyutkan arus deras gagal ditemukan orang awam menyebabkan mereka menghubungi bomba. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan mengemukakan cadangan lokasi baharu yang lebih bersesuaian bersempena penganjuran piket kepung demi Palestin. Jurucakap Sekretariat Solidariti Palestin, Tian Chua berkata, sehingga dimaklumkan lokasi baharu, pihaknya akan meneruskan piket di lokasi sama iaitu di Jalan Tun Razak. Kata pihak penganjur rela untuk kerjasama sekiranya di PKL boleh mencari tempat yang lebih sesuai untuk kita berterusan, tapi dengan syarat berhampiran dengan Duta Amerika Syarikat. So, saya kata kalau dah dapat tempat itu, maklum kepada kita, kita akan cari berkompromi untuk pergi ke tempat itu kalau tempat itu sesuai. Perkara itu dimaklumkan ketika mesyuarat di bangunan DBKL yang turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa semalam. Buat masa ini, Sekretariat turut bersetuju untuk menghentikan sebarang aktiviti solidariti pada 12.30 malam bagi menjamin ketenteraman awam. Antara isu utama difokuskan larangan pembinaan khemah di tepi jalan utama ibu negara. Bagaimanapun katanya, binaan itu hanyalah simbolik kepada penduduk Palestin yang terpaksa berkhemah di tanah air mereka. Piket kepung demi Palestin berlangsung 6 hari bermula 26 hingga 31 Disember ini. Malam ini, aktiviti akan diteruskan dengan munajat, solat berjemaah serta solat hajat pimpinan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Pemuda UMNO yang berhasrat menyambut ambang Tahun Baharu 2024 diseru berbuat demikian sambil bersolidariti di lokasi penganjuran piket kepung demi Palestin. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, piket itu medium terbaik bagi belia menyatakan solidariti kepada penduduk di Semenanjung Gaza. Saya menyeru kepada seluruh pemuda UMNO Malaysia yang berada di dalam negara ini, tak payah pergi tempat lain. Ambang Tahun Baru, inilah tempat kita untuk kita sama-sama menyatakan solidariti. Sekali lagi saya nak tekankan, ini bukan soal politik, ini bukan soal bangsa, ini bukan soal agama, ini adalah soal kemanusiaan. Sementara itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan merangkap Ketua Angkatan Muda Keadilan Adam Adli berkata, tempoh protes kali ini merupakan protes terpanjang sejak hari pertama konflik tercetus di Gaza 7 Oktober lalu. Satu setiakawan yang cukup kukuh oleh rakyat Malaysia. Ada yang protes, ada yang boikot, ada yang terus-menerus menulis, ada yang terus-menerus menyatakan sumbangan, ada yang terus-menerus menyatakan tenangan dan sebagainya. Saya harap perkara ini dapat kita kekalkan agar satu dunia dapat menjadikan terutama sekali negara kita sebagai satu contoh kawan yang baik kepada rakyat Palestin. Sekian dari Bilik Berita. Salam hormat.
Baik, kembali bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi cik saya sentuh mengenai cara penangkapan ikan orang asli. Saya tak puas hati, saya cari juga. Ia adalah dinamakan teknik mengerau. Okey. Time tu lah bukan nak cari. mengigau tak tau, dapat mengerau. Takut mengerau. salah. Di mana, saya ceritakan sedikit lah. Orang asli ni bila mereka mahu menangkap ikan, tapi dia selalu kat tebing sungai lah. Jadi mereka akan pasang buluh. Jadi akan ada seorang pengepung dan juga penghambat. Nanti kita try lah. Teknik dia gunakan teknik mengerau. Mengerau. Itu je sebenarnya perkataan yang susah sangat nak jumpa kan. Tapi tak apa, kita belajar satu perkataan baru hari ni. Okey. Betul. Baik, itu kita akan sentuh sekejap saja lagi tentang makanan ataupun masakan orang asli yang cukup istimewa, akan diketengahkan sekejap saja lagi bersama dengan tetamu kita. Tapi hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang cukup dekat dengan kita. Bila masuk je tahun baru, satu lagi pertambahan usia juga. Usia kita pun bertambahlah. Dan kita sebagai manusia pastinya jauh dalam sudut hati kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya percaya kan. Jadi kita nak dapatkan kedamaian, kita nak dapatkan ketenangan dan kita nak dapatkan kesempurnaan hidup tu. Sebenarnya kita berbalik kepada Yang Maha Esa. Bagaimana urusan kita dengan Tuhan kan. Itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tentunya sekali lagi kita berkesempatan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Ustaz Haji Muhammad Rizal Kamaluddin. Dah banyak kali dah saya berjumpa. Saya mungkin kali pertama lah dengan Ustaz. Kita harapkan ini pertemuan lebih bermakna untuk kita dapatkan ilmu daripada Ustaz sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz sudi juga datang Dah banyak kali kita berjodoh sebenarnya. Kalau dijemput sampai. InsyaAllah. Baik, seperti yang saya katakan tadi Ustaz, nak dapatkan kesempurnaan hidup tu bukan senang sebenarnya kan. Itulah kita sebagai manusia kadang-kadang bila kita dah lakukan silap, kita cuba perbaiki tapi kita nak juga tak melakukan kesilapan kan. Tapi yang mengubah yang memegang hati kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita sebagai manusia ni nak konsisten untuk taat kepada dia untuk mengecapi apa yang kita nak sendiri dalam hidup. Baik, bismillah. Memanglah normal kehidupan ni kita sepatutnya mesti ada rhythm dan rentaknya berubah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik kan, yang tak baik kepada yang baik, dan juga kita mesti upgrade kehidupan kita pun dalam lifestyle kita, cara hidup kita pun kita nakkan yang terbaik. Begitulah juga kalau kita nak menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan kita nak bawa mati besok pun mestilah kita menggarap sesuatu yang terbaik. Jadi tentang soal amal ibadat, kita kena tingkatkan yang lebih baik. Sebab itu bagaimana kita nak konsisten, itu ditunjukkan oleh Nabi SAW ialah dengan doa. Kata Nabi SAW, Nabi ajar kita doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Minta tolong sebab kita ni tak boleh lari daripada sentiasa bergantung harap dengan Allah. Maknanya dalam urusan ibadah kita, sebab tu Nabi ajar Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Wa syukrika, dan bantulah aku untuk sentiasa mensyukuri nikmat-Mu, kan, wa husna ibadatik, dan bantulah aku untuk sentiasa memperindahkan ibadahku kepadamu. Jadi Nabi tunjukkan kepada kita bahawa soal ibadat ni kita tak boleh lari dalam berapa pun usia kita. Tambah lagi kalau kita daripada usia muda ini, daripada usia muda sebelum kita menjangkau umur 40, daripada 40 sampai kepada umur yang terakhir. Jadi kita kena membiasakan sesuatu ibadat dan kebiasaan yang baik. Sebab kebiasaan yang baik, sikap yang baik itu dia akan menjadi bertali arus. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Sampai bila? Sampai dalam syurga. Sebab itu tak rugi pun kalau kita buat baik. Tak rugi pun kalau kita bercakap dengan percakapan yang lunak, yang lembut. Ini semua perkara-perkara yang tak merugikan kita. Jadi kena sentiasa meningkatkan kualiti ibadah itu dengan doa. Yang keduanya dengan ilmu. Sebab kita mesti persiapkan diri kita untuk mempertingkatkan ibadah kita dengan ilmu. Kita tak boleh duduk pengetahuan kita hanya di tahap tadika, kita mesti upgrade. Jadi ibadat ini kita kena mesti kita lihat bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sebab itulah sumber kepada
ibadah sumber kepada agama. Kita tak boleh nak main beribadah, nak konon nak tingkatkan kualiti ibadah, nak beribadat dengan baik. Dia mesti mengikut acuan dan panduan daripada Nabi. Tak boleh ikut kepala dan juga pemikiran kita, ikut nafsu kita semata. Saya rasa ini lebih baik, ini lebih baik. Saya rasa. Kita tak boleh. Agama ni bukan boleh rasa-rasa. Ini bukan masakan. Kita bukan rancangan chef. Nak cicip ni tak boleh. Dia agama mesti ibadahnya bertunjangkan, berteraskan kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sama ada kemudian daripada sudut ibadah, sudut akhlak dan adab. Itu juga penting sebab kalau di peringkat muda, di peringkat hari ini kalau kita tidak berubah, tak boleh ubah kita punya karakter, perwatakan, sikap, emosi. Kita bimbang sampai kita di usia senja pun kita masih lagi perengus, kita masih lagi panas baran dan sebagainya kan, yang akhirnya akan membuatkan kita ini akan dikenal oleh masyarakat sekitar ini. Cakap nampak, jadi tak bagus. Kita telah menampilkan imej yang tidak baik pada siapa? Kepada khalayak, kepada keluarga dan juga nanti takut. Dan ada juga yang berpendapat ataupun merasakan dalam hidup kan, kadang-kadang dugaan tu datang bertubi-tubi Ustaz. Lepas satu dugaan. Jadi ada yang mula merasakan kenapa Allah ini menduga, kenapa dugaan itu tidak berhenti, apakah salah yang kita lakukan. Tapi kalau kita memandang dari perspektif positif, itu merupakan salah satu cara untuk Allah mahukan kita orang Islam kan, untuk kita jadi lebih baik, dekat dengan dia, untuk mengharapkan dan juga untuk meminta daripada dia. Bagaimana pula? Mungkin ada juga disebabkan keadaan itu mereka mula merasakan putus asa dengan hidup. Baik. Dia indahnya kehidupan kita orang Islam ini, bila dia diuji dia bersabar, kata Nabi SAW. Bila dia bersabar, bila dia beri sesuatu dia bersyukur. Ujian memang kita tidak akan lepas daripada episod ujian daripada Allah yang pelbagai. Hari ini saudara kita di Pantai Timur Allah uji dengan banjir dan sebagainya kan. Saudara kita di Gaza Allah uji dengan peluru. Kita juga Allah uji dengan pelbagai ujian, mungkin sakit, demam batuk dan sebagainya. Sebab tu kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, Nabi cerita banyak kita tentang kata Nabi, min muslim, tidaklah seseorang orang Islam itu yang apabila diuji dengan ujian kemudian dia bersabar dengan ujian itu dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah, Allah akan ampun dosa dia. Saya tertarik dalam satu kisah. Kisah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Satu hari Allah uji dia dengan sakit punggung ni, maknanya kalau bahasa kita ni bisul lah. Allah uji dengan bisul. Kata Abu Hurairah kepada ini, dia kata ni kalau orang muda yang kedua ni kita mesti akan gelakkan dia, kita mesti akan gelakkan dia, maknanya kita akan sakat dia kan. Apa sakit kat punggung contohlah kan. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, aku lebih tidak suka kalau sakit ini tidak kena kepada aku. Maksudnya Muawiyah kata aku lebih suka aku diuji dengan kesakitan sebab aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang Allah uji dia dengan kesakitan pada tubuh badannya, kemudian dia bersabar dengan ujian itu, kemudian dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, Allah akan ampun dosa dia. Ujian yang mendatang kepada kita yang pelbagai ni, Allah nak kita bersabar. Wala nabluwannakum minal khawf wal ju'. Allah Taala kata kita ni tak sentiasa tidak akan lepas daripada pelbagai bentuk ujian. Ujian ni kalau kalau kita nak teliti, kita nak siasat, kita nak tahu setiap daripada kita ni pelbagai ujian yang tersendiri dan mungkin tidak akan sama antara satu sama lain, mungkin kan. Jadi semua itu Allah nak bagi ruang kepada kita untuk kita beristighfar, kita minta ampun dan bersabar. Sebab Allah nak bagi pahala. Allah nak bagi pahala percuma. Kena sabar, alhamdulillah sabar. Dan kesabaran ini bukan bermaksud bila kita sakit kita sabar tak berubat, tak. Ada nilai tawakal kat situ. Nilai tawakal itu nilai usaha, ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan bimbang. Segala ujian itu kita kembalikan kepada Allah. Sebab itu ganjaran yang menanti itu di antaranya diajarkan kepada kita bila kita ditimpa musibah, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sebab itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi apabila Allah Taala anugerahkan kenikmatan, Nabi akan ucap alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Bila Allah Taala uji dengan kepayahan, kesukaran, kedukaan, kesedihan dan segala macam, Nabi akan ucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada
setiap masa dan ketika. Kedua, Nabi kata bila orang dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia beristirja. Istirja ni kembalikan itu kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma dalam masyarakat Melayu kita, bila sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun ni, dia tak ada lain mati je. Kan? Tapi sebenarnya setiap ujian yang mendatang itu kita kembalikan urusan ini urusan Allah. Allah yang segala nak uji daripada kita ni, daripada Allah, dan Allah kepada Allah juga kita akan dikembalikan. Jadi semua urusan itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi insya-Allah ujian itu kita akan dapat hadapi, kita akan dapat selesaikan dengan baik. Dan ingat, setiap ujian itu sebenarnya Allah nak uji kita untuk Allah bagi pahala kepada kita, kemudian Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Baik, sebenarnya bila berlaku pertambahan usia ada di antara kita sebenarnya, dan ini juga pernah berlaku pada diri sendiri. Bila bertambahnya usia, kita akan risaukan soal jodoh. Soal jodoh, kadang-kadang kenapalah jodoh ni tak sampai-sampai lagi kan. Begitu juga dengan pekerjaan. Kadang-kadang ada je yang kita cuba untuk lakukan dalam pekerjaan kita, kadang-kadang rezeki itu dihalang. Ada yang tak menjadi. Begitu juga dengan kadang-kadang kita merasakan bila rezeki itu sepatutnya ataupun sesuatu peluang itu datang kepada kita, tapi pada orang lain juga. Bagaimana kita nak bersangka baik pada Allah? Sebenarnya ada sebenarnya peluang itu, tapi belum sampai pada waktunya. Ustaz? Ya, urusan ajal maut, rezeki, jodoh, itu semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada kita ialah usaha, ikhtiar dan tawakal. Tawakal kita, usaha kita ialah kita berdoa. Kalau kita belum ada jodoh, kita minta jodoh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab gini, kita selalu mengkesampingkan, betul istilahnya, mengkesampingkan, meminggirkan. Itu yang paling mudah. Kita selalu meminggirkan faktor doa. Sebab ada orang ramai yang berpendapat bahawa takkanlah isu macam ni, isu remeh-remeh, isu nak makan, isu nak minum, isu nak jodoh, isu nak kahwin, isu nak kerja tu takkan nak minta dengan Allah. Betul. Kan takkanlah semudah perkara-perkara yang semudah itu kita nak minta dengan Allah. Mereka lupa. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kita ni kena sentiasa minta apa juga dengan Allah, walaupun sekecil urusan minta dengan Allah tali kasut. Nabi sebut tali kasut. Maknanya seremeh-remeh permintaan. Jodoh ni bukan perkara kecil. Jodoh bukan perkara kecil. Bekerja membina kerjaya bukan perkara kecil. Dia perkara besar. Jadi minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah urusan jodohku ya Allah. Aku dah lama membujang ke tak kisahlah apa status kita. Mengadu dengan Allah. Ya Allah, temukan aku jodoh yang baik, dengan isteri yang baik, suami yang baik. Bukakanlah rezeki aku ya Allah dengan pekerjaan supaya aku dapat mendapat menjana pendapatan yang baik. Dalam masa yang sama, kita kena jaga urusan kita, hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah tak cantik, dalam masa yang sama kita nak meminta-minta selalu dengan dia akan menjadikan satu gap yang tidak baik. Bila kita ada hubungan yang baik dengan Allah, insya-Allah. Tapi walau bagaimanapun, saya nak sebut, apapun urusan kita, kena sentiasa bergantung dengan Allah. Berdoalah, sebab Allah ini sifatnya apa? Sifat Allah ni sentiasa, Allah ni suka kepada hamba-Nya yang meminta-minta kepadanya. Kata Nabi SAW, Allah itu Maha Pemalu. Allah Maha Pemalu, dan Allah malu kepada hamba-Nya yang mengangkat tangan, yang memohon kepadanya, tetapi Allah membiarkan, Allah mengabaikannya. Maksudnya, Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa apapun urusan, minta dengan Allah, doa dengan Allah. Jangan pernah jemu, jangan pernah give up. Sebab itu kita dalam urusan doa, urusan ibadat, jangan pernah give up. Jangan pernah jemu, minta dan minta saja. Apa saja urusan, daripada sekecil perkara, kata Nabi, daripada urusan tali kasut, sampailah ke urusan yang besar-besar, makan, minum, jodoh, tu urusan besar. Dah dapat jodoh, dapat jodoh, dapat jodoh. Ada orang jodoh, kadang zuriat tak ada. Kan? Itu pula yang risau. Minta. Jadi berusaha, terus berdoa dan bertawakal. InsyaAllah kalau kita pegang ketiga-tiganya ini, InsyaAllah doa itu akan didengar. Sebenarnya doa didengar, cuma belum sampai pada waktunya. Baik, sedikit lagi daripada Ustaz, di hujung usia kita ni pun bukannya muda sangat kan. Apa amalan sepatutnya yang kita boleh amalkan Ustaz dalam kehidupan seharian kita untuk menjadi a better person? Nak jadi better person, pertama kita jaga sikap. Kalau sebelum ni kita ni orang kata ego, turunkan ego. Kalau kita ni perengus, pemarah, kontrolkan marah. Sebab marah ni dia boleh mengundang kepada
aksi yang ekstrim. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Saya cukup menarik hadis ini. Nabi kata, "Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyun fizahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah hatta yukhayyiruhu bi khuril ain masya'a." Kata Nabi, sesiapa yang dapat mengawal kemarahannya dalam keadaan dia boleh saja melepaskan kemarahan itu. Maksud siapa-siapa yang dapat kawal marah. At the time dia boleh saja nak lepaskan marah itu. Nanti di hari akhirat, kata Nabi, Allah akan panggil dia di hadapan sekalian makhluk yang dihimpunkan di hari mahsyar. Allah kata, pilihlah mana-mana bidadari yang kau suka. Jadi dalam usia-usia kita yang sedang melinti usia tua dan senja ini, kita kena tingkatkan amalan, jaga tutur bicara, banyak senyum. Sekecil-kecil perkara, kata Nabi, ialah manis muka, jangan muka ketat. Senyumlah, jangan ketat je. Dan sentiasa bersangka baik. Ya, bersangka baik. Senyuman tu satu sedekah juga, Ustaz. Awet muda, Ustaz. Ya. Seru juga baik. Bercakap tentang isu ini. Leka kita rasa macam patutnya lebih panjang lagi lah. Mungkin insyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Haji Muhammad Rizal Kamordin. Semoga perkongsian hari ini dapat kita manfaatkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sama-sama kita menjadi manusia yang lebih baik. InsyaAllah. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan... Kita nak tanya juga pasal ni, puas hati ni. Pasal apa? Meregau. Mengerau. Nantilah kita minta. Ya. Kembali lagi selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan kita akan teruskan satu lagi topik yang cukup unik, yang cukup menarik, yang pastinya ramai lagi nak tahu dengan lebih lanjut mengenai melestari masakan tradisi orang asli Tasik Chini di kalangan kanak-kanak. Dan tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan kedua-dua tetamu kita, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman yang berbaju batik di situ, yang merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, dan di sebelahnya tidak kurang segaknya iaitu Encik Luqman Al-Hakim Nur selaku Guru Besar Sekolah Kluster Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Tasik Chini di Pekan. Terima kasih. Dari Pekan ke ni? Kami daripada dah KL dah 2-3 hari. Okey, terima kasih banyak Prof dan juga Cikgu atas kesudian meluangkan masa menarik untuk kita mengetahui tentang masakan tradisi orang asli. Saya kira memang jarang diketengahkan sebenarnya kita dalam pun tak berapa pastikan dalam sektor pendidikan. Tapi kita nak tanya terus pada Dr. Nazri sini, mengapa memilih masakan tradisi orang asli Tasik Chini untuk diketengahkan? Sebagai kita tahu ini warisan yang dijaga, yang diturunkan, ataupun ilmu ini nak diturunkan kepada kanak-kanak sendiri. Okey, terima kasih Cik. Sebenarnya projek ini bermula daripada kajian saya di bawah homeschooling orang asli. Dari homeschooling orang asli ini kita lihat ada beberapa kebitaraan masyarakat orang asli yang sekian lama ditinggalkan. Maksudnya kadang-kala kita dilupakan, khususnya kita banyak berfokus kepada kajian-kajian yang kraft tangan, seni lukis, anyaman, seni tarian, muzik. Tapi apa yang kita lupa hari ini adalah kita ada satu lagi di mana masakan orang asli itu sendiri. Dan kadang-kala kenapa saya memilih, kerana setiap kali kita pergi, kadang kita agak rasa macam masakan orang Melayu je, kerana orang asli ni berada di pinggir kampung-kampung orang Melayu. Jadi kita makan je, ini masakan orang Melayu ke? Tapi kita lupa bahawa dalam masakan-masakan tersebut itu ada keunikan yang tersendiri. Keunikan, dan kadang-kala generasi orang asli hari ini pun, khususnya yang generasi baru-baru ini pun, mereka dah mula dilupakan atau melupakan masakan tersebut. Terutamanya bila hadirnya masakan-masakan fusion hari ini, macam-macam hipster punya masakan, kita lupa bahawa satu keunikan yang boleh kita angkat, terutamanya dalam generasi-generasi baru, iaitu masakan tradisi. Dan kita pilih masakan tradisi masyarakat orang asli Tasik Chini, kerana keistimewaannya itu berada di Tasik Chini. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan kita lupa, tapi mungkin kurangnya pendedahan kepada anak-anak kita sekarang. Kita tak tahu sebenarnya. Nak tanyalah Cikgu Luqman, kalau kita cakap pasal makanan ni Cikgu, semuanya istimewa. Betul tak? Daripada Melayu, Cina, India, nakkan kita Malaysia yang berbilang kaum, yang pastinya pelbagai jenis makanan tradisi yang kadang kita tak tahu, tapi lama-lama kita tahu juga. Tapi kita
telah mendapat pendedahan tentang keistimewaan setiap daripada orang kata tu bangsa ataupun masyarakat. Kalau kita bercakap tentang masakan tradisi orang asli di Tasik Chini secara khususnya, apa agaknya makanan yang kalaulah kita cek sampai kat sana, ni kena cuba ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan. Istimewanya lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih pengacara yang cantik dulu chat dengan Zihan. Terima kasih. Okey. Untuk masakan tradisional bagi masyarakat suku kaum Jakun, di mana masyarakat suku kaum Jakun ni memang yang utamalah yang tinggal di Tasik Chini. Jadi yang kita nak kongsi pada hari ini masakan asam rebus. Sebab mereka memang makanan mereka, utama mereka adalah lauk-lauk yang berasaskan masakan asam rebus. Jadi sama ada menggunakan ikan ataupun apa bahan-bahan. Tapi yang kita akan kongsikan istimewa pada masakan pada hari ini, kita bagi tajuk dia lah, asam rebus ikan baung dengan buah kulim. Buah kulim tu nampak jarang ditemui. Betul. Jadi Cik dah pernah dengar buah kulim tu. Apa dia buah kulim? Dan asam rebus ikan baung ini semestinya kita dah tahu daripada segi khasiat buah ikan itu sendiri yang mengandungi vitamin B dan C, dan juga dia baik untuk usus dan juga orang kata mengawal pernafasan, ikan baung, khasiat ikan baung. Sementara buah kulim pula, cik tahu buah kulim itu daripada mana dapatnya? Utara ke macam mana? Tak, buah kulim ni sebenarnya doktor, buah yang didapati daripada hutan di Tasik Sini. Okey. Tapi cuma nak tanyalah cikgu, kenapa nama kulim? Sebab kita tahu kulim dia ni memang nama tu memang ada nama saintifik, cikgu tak pasti. Nama buah tu memang dipanggil buah kulim. Kalau kita Google pun buah kulim tu dia akan keluar. Buah kulim ni di mana buah yang dijadikan sebagai satu bahan masakan ataupun herba lah, dan juga mengandungi khasiat dalam perawatan perubatan. Buah kulim ni dia menggantikan bawang putih dan bau dan rasanya lebih kurang bawang putih. Rasa dia? Rasa dia pun. So dia digunakan sebagai ingredient ataupun bahan lah dalam masakan, khususnya dalam masakan masyarakat orang asli di Tasik Chini ni. Dia memang menggunakan buah kulim ni sebagai bahan pelengkap dalam masakan dia. Mana kita boleh try lah. Kalau tak ada dekat pasar kan, tak ada bawang putih, kita guna dah kena buah kulim. Mana nak cari buah kulim pula kan? Tak apa, kita call cikgu. Boleh. Nanti cikgu akan bagi resepi dia. Saya tak fikir tau, satu idea yang cukup menarik. Dari mana munculnya idea ini, orang kata untuk menggabungkan elemen masakan tradisional orang asli Cina ni sebagai bentuk apa orang kata pendidikan pada masa ni, doktor? Okey, menariknya adalah bila kita bercerita tentang pendidikan anak-anak orang asli, dari dulu lagi sehingga kini kita masih lagi berkisar kepada keciciran anak-anak orang asli ini ke sekolah. Lepas tu setiap kali bila kita nak bercerita tentang bagaimana nak menarik dia ke sekolah, kita acap kali akan mengutarakan tentang makanan. Kalau ada makanan, kalau ada perayaan di situ, maka ramailah anak-anak orang asli ni akan datang bersama semua melibatkan diri. Jadi timbul satu idea di sana, saya kata kenapa tidak? Kalau kita menyediakan makanan, kita sediakan makanan dalam konteks masyarakat itu sendiri. Di mana kita berada, kita cuba mengangkat. Kerana bila kita mengangkat masakan dia sendiri, bermaksud kita memanggil ibu bapa. Kita memanggil ibu bapa untuk sama-sama datang ke sekolah bersama anak-anak, dan pada masa yang sama juga guru-guru boleh berinteraksi. Masa yang sama juga guru-guru akan lebih mengenali keluarga ibu bapa tersebut, anak-anak tersebut, yang mana ada yang kalau di Tasik Chini ni ada yang 5 pagi dah mula nak datang ke sekolah, menunggu van untuk ke sekolah itu. Jadi bagaimana kita nak menarik dia perjalanan itu di sekolah. Jadi itu yang saya terfikir, kenapa tidak kita mengangkat satunya, iaitu masakan. Dan ibu bapa juga akan bangga bila datang ke sekolah ini. Kenapa dia bangga? Kerana dia merasakan bahawa masakannya itu akan dihidangkan dan akan diperluaskan dan dikongsikan, diperkenalkan. Jadi dari situlah kami berkolaborasi dan mengangkat, menyata kita cuba satu. Kalau ini berkesan, kita akan mula kembangkan untuk yang lain, kepada seni-seni yang lain yang memang sekolah lain tu dah banyak kraft tangan, tarian sewang, budayanya. Cuma kita tak nampak mana yang mengetengahkan makanan tradisi. Jadi makanan itu menjadi satu daya penarik, pengikat antara semua, antara hubungan keluarga, ibu bapa, orang asli dan juga sekolah. Itu idea dia. Okey, faham dah sekarang. Jadi cikgu, kita bercakap tadi, doktor ada sentuh mengenai keciciran, supaya
dengan langkah yang diambil ini mendekatkan mereka dengan aktiviti mengendengahkan masakan tradisi orang asli ini, pada pandangan cikgu selepas ini apakah mungkin jangkaan yang kalian harapkan untuk mereka ini mungkin untuk maju ke hadapan lagi, untuk mungkin mempunyai pengkhususan ataupun kemahiran dalam bidang masakan itu sendiri. Okey, terima kasih soalan yang bijak untuk cabaran bagi seorang guru khususnya untuk menjawab. Dan isu keciciran dalam masyarakat orang asli ataupun murid di sekolah orang asli ini sebenarnya memang isu yang utama dan pihak KPN, JPN dan PPD sendiri mengambil berat tentang isu ini. Dan kami, guru-guru besar dan guru-guru di sekolah murid orang asli juga mendepani masalah ini dengan satu perancangan strategik yang mampan, di mana melalui masakan ini, kalau tengok idea dalam masakan, tapi sebenarnya untuk menarik minat anak-anak orang asli ini untuk hadir ke sekolah, kita perlu ada satu pendekatan yang bermakna dan juga menarik. Maksudnya guru-guru perlu kreatif untuk melaksanakan PDPC, pengajaran pembelajaran bermakna secara holistik dengan mengambil kira pendekatan berasaskan projek, di mana apa yang kami tunjukkan ni nampak daripada ni benda simple, nak hasilkan masakan, tetapi dalam proses PDPC itu murid-murid dikehendaki mengenengahkan idea atau menceritakan tentang masakan masing-masing dalam bentuk talk show ataupun program masakan. Dalam pada itu kita mendidik mereka dalam bahasa, cara berkomunikasi berkesan, macam Prof kata kan, kita nak mendidikkan mereka supaya berconfident untuk ke depan. Dan itu kami ambil sebagai satu intervensi bagi Sekolah Kebahasaan Tasik Chini melaksanakan PDPC yang berteraskan didik hibur. Supaya sebab isu kehadiran ini sebenarnya kita kena tengok, mungkin PDPC tidak menarik ataupun murid itu tidak berminat untuk ke sekolah. Tetapi dengan idea-idea yang kreatif sedemikian, kita mengharapkan peratus kehadiran anak-anak orang asli ini untuk datang ke sekolah lebih tinggi. Dan alhamdulillah di SK Tasik Chini kehadiran mereka hampir 90% telah pun tercapai. Walaupun macam Prof kata tadi kan, yang nak hadir ke sekolah tu mereka terpaksa menyabung nyawa dengan menaiki bot setengah ya, dan ada juga yang terpaksa bangun awal pagi untuk menunggu van. Kesukaran mereka untuk ke sekolah sangat kita memberi satu inspirasi pada kita ataupun anak-anak di luar sana agar mereka lebih bersemangat lagi untuk terus ke sekolah, kerana tanpa hadirkan diri ke sekolah kita tidak dapat memastikan teras utama KPM kita untuk melestarikan pembelajaran literasi dan numerasi ataupun murid-murid ini yang buta huruf, kadar buta huruf dapat dikurangkan. Jadi kita harap dengan kepelbagaian aktiviti kita dapat murid-murid itu untuk terus hadir ke sekolah. Okey, kita dapatkan sedikit pengalaman ataupun gambaran bagaimana excitednya sebenarnya anak-anak ini dalam menyertai program yang dianjurkan oleh UM itu sendiri. Okey, bercakap pasal UM ni, mungkin ada sedikit perancangan daripada doktor. Mungkin ada perancangan akan datang tentang program yang digerakkan ini, nak buka restoran ke ataupun nak mengetengahkan kita ataupun nak komersialkan ikan masakan bau ini. masak asam dengan buah kulit. Sedikit daripada doktor. Sikit saja. Setakat ni kita ada untuk tahun 2024 kita cuba untuk merancang seperti mana kita dah mula untuk kafe, kantin namanya Kafe Rimba yang dibangunkan oleh pihak sekolah untuk mendapatkan rasa masakan daripada si cilik ini. InsyaAllah kita kembangkan. Sama-sama kita ringkas tu doktor. Tak apa, kita tunggu mana tahu ada jemputan untuk food test ke. Ya, kita akan pergi nanti merasai sendiri. Jadi terima kasih diucapkan kepada kedua tetamu kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman dan juga Cikgu Lokman Al-Hakim Noor kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Dan Cik, selepas ini kita mau terbang ke mana boleh Cik? Kita nak meraihkan kejayaan usahawan-usahawan kita dengan anugerah yang diterima. Jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Okey, kembali lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Seperti yang kita katakan tadi, kali ini kita nak meraihkanlah penganugerahan yang diterima oleh usahawan-usahawan yang dah berjaya dengan pencapaian mereka menerusi satu
anugerah yang diadakan iaitu anugerah Night Awards yang diadakan pada satu ketika dahulu, bukan dahulu lah, baru ini juga diterima oleh tetamu kita Puan Azni Falina Abu, pengasas dan juga pengarah Hayyan Huda Opah Kitchen yang menerima anugerah The Best leading countryside delegasi. Dan di sebelah sana Zian? Dan di sebelah sana tadi saya kata segak betul orang ni. Terus merah padam mukanya. Saya perkenalkan tetamu kita iaitu Yong Si Wei yang merupakan pengarah dan juga pengasas dan juga pengarah WKV Holdings yang telah memenangi anugerah Top Sound and Light of the Year. Betul. Okey, menerusi anugerah The Nights musim yang pertama dan juga yang baru-baru ini diterima oleh Dapur Hayyan Opah sendiri. Baik, mungkin kita boleh terus kepada Puan Azni Fazlina Abu. Antara seperti yang kita katakan tadi, award yang diterima saya kira menjadi orang kata pemangkin semangat dan juga bila orang ataupun seseorang usahawan ni menjalankan perusahaan, pastinya ingin melangkah ke satu tahap yang lebih bagus. Acknowledgement dan juga secara tidak langsung memberikan inspirasi kepada usahawan yang mungkin baru nak mencipta nama, baru nak berkecimpung. Nak tahu juga konsep yang diketengahkan oleh Dapur Hayyan Huda ni dan apa istimewanya. Okey, alright. Untuk Hayyan Huda Opah Kitchen, tahun ini merupakan tahun yang ke-6 kita beroperasi. Kita mula ditubuhkan pada tahun 2018. Okey, saya bagi sedikit gambaran macam mana kalau pengunjung yang nak datang ke Hayyan Huda. Chat berasal daripada mana? Saya Melaka. Okey, alright. Saya di sini, KL. KL. Okey, alright. So, you memandu daripada KL, Melaka, all the way to Negeri Sembilan, Seremban. And then, restoran kita terletak di Kampung Bukit Temiang, betul-betul di atas bukit. Jadi kita bina bangunan di situ di atas tanah lot milik ibu bapa saya. Jadi memandu all the way from Melaka, daripada KL kan. Jadi dekat situ bila dah sampai di hadapan bangunan, sebab kita bina bangunan di situ. Jadi macam konsep yang kita ketengahkan dia lebih kepada countryside lah. Jadi di atas tanah tersebut kita bina bangunan. Nanti bila pengunjung dah sampai kat situ, kita bagi dia satu adventure untuk sampai ke situ, sebab jalan dia agak kecil sebab di kampung. Walaupun nama dia kampung, tapi sebenarnya dia terletak di dalam bandar Seremban tu sendiri. Jadi antara tujuan saya menubuhkan restoran tersebut di tanah di dalam kampung tersebut ialah untuk nak bagi orang tahu kampung tu wujud di Seremban, walaupun orang Seremban sendiri ramai yang tak tahu yang kampung tersebut. So macam nanti pengunjung akan terpesona lah dengan keadaan kampung tu, sebab kampung tu dia dalam keadaan bukit bukau, muka bumi dia. Jadi macam kalau kita pergi, kalau orang kali pertama pergi ke sana, dia akan rasa macam wow, dah sampai macam Switzerland, satu tempat yang lain. Betul. Yang tu yang kita nak kita nak ketengahkan kepada orang-orang yang nak datang makan di Hayyan Huda. Lepas tu bila you sampai, nanti you akan nampak satu bangunan yang tersergam indah di atas bukit yang nama dia Hayyan Huda Opah Kitchen. So bila you masuk, you scan QR dulu, sebab kita gunakan teknologi. So you scan QR, kalau ada queue, nanti you akan queue masuk dalam queue list. So nanti bila you masuk, you akan nampak an array of kita boleh cuba nanti. Tapi kita waste. Kalau waste tu saya rasa mesti sampai lah, Cik. Sampai. Kita balik kepada Encik Yong, ceritakan sedikit dengan penganugerahan sebagai Top Sound and Light of the Year pada malam tersebut. Bagaimana dengan orang kata tu perasaan apabila dianugerahkan anugerah yang saya kira cukup besar juga sebenarnya. Ya, betul. Saya amat hargai organizer untuk sampaikan anugerah untuk company kita. Yang saya nak ambilkan peluang ni untuk berterima kasihkan kepada rakan sekerja saya dengan supplier dan customer saya yang selama ni sokong dekat kita. Okey, nak tahu
juga antara perkhidmatan yang disediakan oleh MKV Holding sebenarnya? Kita sebenarnya adalah satu syarikat yang membekalkan sound and lighting system untuk event-event seperti konsert, majlis-majlis, jamuan dengan conference dan lain-lain. Selain daripada sound and lighting system, kita juga membekalkan LED screen system, live feed, live streaming system, pentas, truss system dengan yang lain-lain. Lepas ni bernama boleh bekerjasama lah. Boleh lah, pasal lampu lebih sikit. Kan? Okey, kepada Puan Azni pula, saya nak tanyakan, kalau kita bercakap tentang bisnes makan ni, yang pastinya ramai yang menjalankan bisnes yang sebegini. Pesaing di luar sana. Pandangan daripada Puan Azni, apakah mungkin kelainan yang cuba ditampilkan kalau orang kata nak makan sesuatu, contohnya your specialty, pasti ada specialty. Kalau kita sebut sesuatu specialty tu, kita dah tahu dah kita kena pergi kehayan. Kena hayan terus nak pastikan, sebab saya kira dalam industri pemakanan ini juga sebenarnya luas. Dari segi competition pun agak besar sebenarnya. Pandangan daripada Puan Azni. Okay, alright. Pada saya, nombor satu, dia kena ada some uniqueness, and then apa yang kita boleh buat. What is our specialty? Sebab jangan buat benda yang you tak familiar. Jadi macam untuk kami, kami mengetengahkan makanan lok kampung. Lok kampung, makanan orang Negeri Sembilan yang famous macam masak lemak cili api daging salai. And then masak lemak sembilan salai, masak lemak telur itik. Lepas tu kita ada asam pedas jenahak. And then one of our specialty yang tak ada dekat kedai lain, kita ada siakap goreng dengan kuah cili api, sambal cili api. So yang itu antara best seller kita lah di sana. So bila apa yang kita ketengahkan dekat sini, dia lebih kepada makanan panas, konsep makanan panas, makanan berhidang. So bila you order, kita akan mula masak. Tapi yang untuk gulai-gulai macam tu kita dah buat macam banyaklah juga dalam macam untuk 50 orang, 100 orang macam tu, depends dengan permintaan masa itu. So jadi kita akan bila you order, kita akan keluarkan secara berhidang. So panas, so macam ibarat you makan kat rumah. Makan kat rumah. Sebab you nak masuk restoran, you buka kasut. You kena buka kasut. So macam you makan kat rumah lah. You order, kita akan hidangkan. Lepas tu you akan ada. Tapi kalau kat rumah tak boleh kena charge tau. Betul. Itu beza dia. Yang ini sebab kita ada pekerja, kita ada bahan mentah, kita masukkan pinggan you kan. Tapi kalau macam kat rumah pun tak dapat merasai situasi sebegitu, pergilah berkunjung ke Hayan, nak makan berdulang kan, nak makan masak lemak salad, makan pula dengan ulam-ulaman, memang dah boleh terbayang dah sebenarnya macam mana kesuratannya. Okey, kita terus sahaja bersama dengan Encik Yong. Bercakap pasal pesaing, memang pastinya dalam pengurusan ataupun perniagaan sebegini pun banyak juga pesaing. Apa istimewanya yang disediakan oleh WKV ni berbanding company ataupun syarikat di luar sana? Perbezaan yang terbesar berbanding dengan company yang lain, syarikat yang lain adalah kita membekalkan harga yang transparansi dengan kita mampu accomplish event yang banyak pada masa yang sama. Sebab kebanyakan company yang lain, company yang besar, mereka mementingkan projek yang besar. Tapi kita bukan saja ambil atau terima projek yang besar, tapi juga kita mementingkan event yang bersaiz sederhana dengan kerja. Main tak ada masalah kalau ada program ataupun event kecil-kecil pun boleh diterima. Jangan rasa takut. Tapi servis tip-top, harga pun transparent. Itu yang penting. Sikit lagi kita nak tahu daripada Puan Azni dan juga Mr. Yong sendiri, mungkin selepas ini apakah kita sebut tahun baru, tinggal beberapa hari lagi, mungkin perancangan untuk tahun hadapan dulu untuk melebarkan sayap, mungkin nak ke negara-negara Asia ke, bagaimana Puan Azni? Untuk Hayyan Huda, tahun ini merupakan tahun yang ke-6. Jadi kita baru bermula untuk expand. So kita dah buka satu cawangan di Seremban 2, masih di Seremban, di Seremban 2 cafe konsep, iaitu dia lebih kecil lah sebab dia shop lots. Dan tahun hadapan bulan Februari kita akan berada di R&R Seremban yang bakal dibuka tak lama lagi.
So insya-Allah siapa-siapa yang tersekat dalam jam ke apa ke bolehlah singgah di Arena Seremban. Cari Puan Azni. Lebih banyak lagi lah cawangan Hayan Cafe ni dibuka dan lebih banyak lah dipermudahkan semuanya. Okey. Sedikit lagi daripada Mr. Yong. Pada saya rasa banyak potensial dekat bidang ini lagi. Okey. So jadi saya pun yakin pada masa yang depan event ni akan berkembang lagi. Sebab especially after MCO kan ramai orang mementingkan social events. So jadi kita pun merancangkan untuk bukakan satu branch dekat Johor Bahru sebab kita previous year dapat banyak inquiry event daripada Singapura. So lepas Johor Bahru kita pun merancangkan buka branch dekat Pulau Pinang. Melebarkan lagi sayap mana banyak branch May juga success be with you, Mr. Yong. Okay. You can do this. Okay, jadi terima kasih. Sama-sama. Pada dua tetamu-tamu kita, Puan Azni Falina Abu dan juga Mr. Yong Ziwe atas kesudian meluangkan masa. Kita harapkan segala perancangan berjalan dengan lancar untuk tahun baru. Kalau ada kesempatan kita singgah. Betul, kita singgah. Hayan Daging Cafe. salai, apa tadi ikan keli salai, banyak lagi lah. Kita akan cuba lagi. Jadi kita dah sampai di penghujungnya. Kita akan berjumpa lagi esok, insyaAllah bersama dengan saya lagi. Dan juga Dini. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda, okey? Ya, jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.